Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Kemboja dalam perlawanan terakhir peringkat kumpulan B dalam saingan Sukan C. Malaysia, keputusan tersebut berakhir dengan keputusan seri 2-sama. Gol dijaringkan oleh Hadi Fayad. Dengan keputusan seri 2-sama tersebut, Malaysia menjadi pasukan naib juara untuk saingan kumpulan B dan akan bertemu dengan pasukan tuan rumah iaitu Vietnam dalam saingan separuh akhir nanti. Pada perlawanan ini, boleh saya katakan Kemboja bermain dengan baik untuk memanfaatkan kesilapan daripada pertahanan Malaysia yang bermain dengan defensive line yang agak tinggi untuk melakukan hantaran-hantaran di belakang pertahanan untuk mencari striker mereka bagi menjaringkan gol. Manakala untuk pasukan Malaysia pula, mereka mempunyai idea dan beberapa gerakan serangan yang berjaya untuk menembusi dan juga memasuki kawasan kotak penalti pasukan Kemboja. Tetapi barisan hadapan pasukan Malaysia mempunyai masalah daripada segi execution ataupun dari segi menyempurnakan percubaan ataupun peluang-peluang yang terhidang di hadapan mata mereka sendiri. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan ulasan dengan pasukan Malaysia. Apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Malaysia pada perlawanan semalam menentang Kemboja? Yang pertama yang boleh kita puji adalah tentang peranan wingback kita, iaitu peranan wingback yang dimainkan oleh Quentin Cheng di bahagian kanan dan Hairi Hakim di bahagian kiri. Yang mana boleh saya katakan kedua-dua pemain ini berjaya menunjukkan satu corak permainan yang sangat menarik di bahagian kanan dan juga bahagian kiri ketika membantu barisan hadapan bagi melakukan serangan ke atas pasukan Kemboja. Kita boleh tengok gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Quentin di bahagian kanan. Beliau banyak terlibat dengan gerakan-gerakan seperti melakukan crossing ataupun hantaran-hantaran jauh ke hadapan. Manakala untuk Hairi Hakim, beliau pula bermain dengan corak permainan yang lebih untuk melakukan underlapping ataupun overlapping serta kain untuk masuk ke dalam kotak penalti. Beliau lebih suka pegang bola, lebih suka dribbling dan lebih suka untuk masuk dalam kotak penalti untuk melakukan cutback ataupun untuk melakukan percubaan. Jadi boleh saya katakan wingback pasukan Malaysia di bahagian kanan dan juga bahagian kiri ini saling melengkapi dengan corak permainan yang berbeza ditunjukkan oleh kedua-dua pemain. Quentin dengan kelebihan daripada segi hantaran lintang dan juga crossing serta cutback, manakala Hairi Hakim lebih advance seperti bermain seperti seorang winger lah, yang mana beliau boleh masuk ke dalam, boleh membuat larian-larian ke dalam kotak penalti dan sebagainya. Jadi dua wingback pasukan Malaysia ni patut diberi pujian dengan corak aksi yang bagus pada perlawanan semalam. Itu yang pertama. Yang kedua yang boleh kita puji juga adalah tentang winger pasukan Malaysia, iaitu Syafiq Ismail dan juga Asfar Fikri di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Kedua-dua player ini juga menunjukkan satu corak permainan yang bagus. Mereka berjaya mengucang-ngacirkan pertahanan Kemboja dengan gerakan-gerakan serta ball defense yang bagus ketika mereka melakukan dribbling ataupun ketika memegang bola. Tetapi sayanglah, macam saya cakap, idea tu dah ada, gerakan dah menarik, tetapi final decision ataupun final orang kata apa, execution, penyudah yang terakhir, apa yang bakal terjadi yang terakhir tu, sama ada daripada segi shooting ataupun percubaan ke arah gawang Kemboja, gagal disudahkan dengan baik oleh attacking force pasukan Malaysia pada perlawanan semalam. Tetapi itu tidak menidakkan yang Syafiq Ismail dan juga Asfar menunjukkan satu corak permainan yang menarik di bahagian kanan dan juga kiri pasukan Malaysia, yang mana mereka beberapa kali berjaya menyebabkan barisan pertahanan Kemboja terkopak-kapir lah, orang kata apa, boleh dikatakan tercungap jugalah nak menjaga kedua-dua player ini. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia. Yang ketiga yang boleh saya puji juga untuk pasukan Malaysia adalah di bahagian tengah, iaitu peranan Aiman Afif dan juga Azam Azmi, yang mana untuk perlawanan ini Azam Azmi diletakkan bersama dengan Aiman Afif untuk bermain di bahagian tengah. Bagi saya kedua-dua player ni bermain di bahagian tengah agak baik. Mereka berjaya untuk mengawal bahagian tengah agak baik. Dari segi defense mungkin mereka agak sedikit tenggelam, tetapi daripada segi menyerang mereka berjaya untuk mencipta beberapa gerakan dan juga percubaan dari luar kotak penalti. Tetapi apa yang perlu kita tahu,
Aiman Afif dan juga Azhar Azmi. Terutamanya Azhar Azmi bukanlah pure bermain sebagai pemain tengah, tetapi pada perlawanan ni beliau diletakkan bergandingan dengan Aiman Afif dan menunjukkan satu corak permainan yang baik. Itu boleh kita pujilah untuk tengah pasukan Malaysia, jadi benda tu memang kita boleh puji. Dan yang seterusnya yang boleh saya puji adalah tentang pertukaran yang dilakukan oleh Brad Maloney di second half, yang mana beliau membawa masuk Luqman Hakim untuk bermain di second half. Dengan kemasukan Luqman tu, bagi saya dia sedikit mengubahlah corak serangan pasukan Malaysia dan dia membuatkan satu gerakan-gerakan yang menarik. Dia berani untuk beat dalam situasi one on one untuk menembusi di box pasukan Kemboja. Jadi benda tu sangat bagus. Apabila masuknya Luqman Hakim, kita nampaklah ada improvement di bahagian hadapan, yang mana Malaysia banyak lagi menyerang dan banyak kali juga berjaya masuk ke dalam kotak penalti. Tetapi sekali lagi saya tekankan, execution, penyudah. Malaysia tiada penyudah yang baik. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia adalah tentang Hadi Fayad. Hadi Fayad bermain pada first half boleh saya katakan agak kekok. Beliau gagal untuk melaksanakan tugas beliau sebagai target man, sebab pada perlawanan ni Quinten melakukan banyak crossing cut back, begitu juga dengan Harry Hakim. Tetapi Hadi Fayad boleh dikatakan agak kurang daripada segi off ball movement ataupun on ball running pun. Waktu dia pegang bola pun dia gagal dan positioning beliau pun agak ke laut. Tetapi yang boleh saya puji adalah di second half, apabila selepas beliau berjaya menjaringkan satu gol melalui sepakan penalti, barulah saya nampak dia yakin dia bolehlah keluar sikit daripada kepompong apabila dimarking oleh pertahanan Kemboja. Beliau berjaya untuk berada dalam kedudukan yang baik. Beliau boleh untuk menjaga orang kata apa, body beliau dengan baik untuk menghalang pergerakan pertahanan lawan. Lepas dia jaringkan sepakan penalti tu, barulah nampak improvement kepada gameplay beliau sebagai seorang target man. Barulah dia boleh keluarkan diri beliau daripada kepompongan ataupun daripada penjagaan ataupun marking yang dilakukan oleh pemain Kemboja. Tetapi secara overallnya masih lagi banyak benda yang perlu diimprovekan oleh Hadi Fayad sekiranya beliau ingin bermain dalam first 11. Jadi itu untuk pujian. Untuk kelemahan yang boleh diperbaiki untuk pasukan Malaysia, yang pertama dari segi ball position. Sebab apa? Untuk perlawanan-perlawanan dalam Sukan C ni boleh dikatakan ball position pasukan Malaysia agak bagus, tetapi kebanyakannya bermain dengan long ball dan lebih mengharapkan kepada individu kualiti. So saya harapkan Malaysia boleh perbaiki daripada segi ball position, sebab nanti nak main kat Piala Asia bawah 23 lagi susah. So mereka perlu buktikan yang mereka boleh pegang boleh lama dan mereka boleh buka game dengan rakan-rakan sepasukan mereka lebih bagus, supaya mereka boleh cipta gerakan-gerakan 1-2 short passing lebih bagus, switch play yang lebih bagus, dan juga bagaimana mereka nak melakukan penetration lebih bagus. Itu perkara pertama perlu diperbaiki. Perkara yang kedua perlu diperbaiki adalah tentang penlibatan build up daripada bawah di bahagian pertahanan. Mereka menggunakan build up daripada bawah menggunakan pertahanan dan boleh dikatakan all out attack, dan pertahanan akan bermain dengan defensive line yang agak tinggi. Jadi apabila bermain dengan defensive line yang agak tinggi, mereka perlukan awareness, kesedaran di dalam padang lebih tinggi untuk memastikan yang pasukan lawan tidak menggunakan satu taktik ataupun corak permainan counter attack dengan long ball untuk menewaskan defensive line tinggi tersebut, untuk melepasi perangkap offside dan juga untuk melakukan penetration run di belakang pertahanan. Jadi pemain pertahanan Malaysia perlu lebih fokus, lebih solid ketika mereka terlibat dengan build up daripada bawah. Sebab apa? Sebab defensive line tinggi boleh makan diri. Dan untuk defensive line Malaysia juga, mereka perlu lebih fokus dan berdisiplin, sebab dalam sepanjang kejohanan mereka dah bolos setiap game, dan boleh dikatakan gol-gol yang diboloskan tu adalah gol-gol yang sepatutnya tidak patut berlaku lah. Benda ni perlu diberi perhatian untuk defend department pasukan Malaysia. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang striker, sama ada Daniel Asri, Hadi Fayad ataupun Syahir Bashar. Mereka perlu lebih belajar untuk berada dalam positioning yang tepat. Mereka perlu belajar lebih untuk execute ataupun menyudahkan peluang yang ada. Mereka perlu perbaiki penyudah mereka, dan mereka perlu belajar tentang off ball running, dan mereka perlu perbaiki positioning untuk menerima hantaran-hantaran yang dilakukan oleh wingback ataupun mereka punya cutback yang dilakukan oleh winger. Sebab apa? Sebab banyak bola yang disupply ke dalam kotak penalti tetapi gagal untuk mencari target man ataupun striker utama pasukan Malaysia. Jadi itu untuk pasukan Malaysia. Untuk pasukan Kemboja, bagi saya mereka mempunyai struktur gameplay yang bagus ketika melakukan counter, dan mereka bijak untuk menggunakan
kelemahan dan juga dari segi pembacaan game, mereka pandai untuk menetralkan bahagian tengah Malaysia dan juga menetralkan bahagian serangan Malaysia dengan bermain sit deep. Mereka bermain low block dan mereka compact di dalam kotak penalti untuk memastikan yang mereka punya bahagian pertahanan gagal dibolosi ataupun ditembusi oleh bahagian serangan Malaysia. Dan yang paling penting, mereka punya man marking. Tengok bagaimana mereka marking Hadi Fayad, semua memang cemerlang. Mereka berani untuk memastikan yang Hadi Fayad tak boleh nak berada dalam kedudukan yang bebas untuk menerima bola. Dan yang terakhir, mereka punya pembacaan game ketika melakukan counter memang bagus. Mereka berjaya manfaatkan dengan membuat hantaran di belakang pertahanan untuk gol yang kedua tu memang bijak lah bagi saya. Jadi secara overallnya semalam Kemboja bermain dengan baik. Malaysia menunjukkan passion yang mereka nak comeback dan mereka berjaya comeback lah 2-2. Jadi pujian juga harus diberikan lah kepada kedua-dua pasukan, menunjukkan gameplay yang agak bagus lah pada peranan semalam untuk pemain-pemain di bawah usia 23. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.